Daripada kecil jadi hamba pula kepada seorang perempuan yang cukup garang, namanya Ummu Anmar. A-N-M-A-R, Ummu Anmar. Kalau ejaan Arab dia eja alif nun mim alif ra, Anmar. Waktu dia daripada kecil jadi hamba silang. Tapi beliau memiliki satu kelebihan yang hebat, beliau pandai menempa pedang. Jadi oleh kerana walaupun hamba tapi pandai buat pedang, Ustaz, dia dijaga oleh majikan dia dengan sebaik-baik jagaan. Majikan dia jaga dia sebab dia pandai buat pedang. Orang-orang Quraisy datang bertemu dengan dia semata-mata nak belajar ataupun nak menempa pedang daripada beliau, dan hasil tangan beliau cukup baik. Cukup baik. Di antara yang terbaik di kota Mekah ketika itu. Pak lah. Maknanya sahabat Nabi SAW ada yang pandai menempa pedang. Kita pun nampak gaya nak kena dah silang. No, duk tengok ayah-ayah buat karnival hari tu ada memanah tu ya. No, panah ada, menunggang kuda pun rasa nak kena dah silang. No, sebab peperangan dunia yang keempat yang disebut oleh para ulama adalah peperangan menggunakan senjata-senjata purba. Nah, perang dunia yang keempat. Menggunakan apa, Ustaz? Anak panah, menggunakan pedang, kembali menggunakan kuda. Lepas tu kita minta nak kena start balik dah silang. Habis tu peperangan dunia yang minta maaf lah. Habis tu Ustaz, peperangan dunia yang ketiga dia adalah peperangan melibatkan nuklear. Ayah-ayah boleh baca tajuk ini dalam tajuk ataupun dalam bab Malhamah Al-Kubra ataupun siri peperangan yang besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, tanda-tanda akhir zaman dah. Perang dunia ketiga perang guna nuklear. Perang dunia yang keempat akan guna balik peralatan purba ni. Lepas tu nampak gaya nak kena study balik dah cara main pedang. No. Faham ke saya duk cerita ni, Ustaz? No. Tak lama dah, Ustaz. Tak lama dah benda ni. Cuma kita nak minta nak kena ambil peduli dah, Ustaz. Nah, cara bermain pedang, cara bermain anak panah, cara menunggang kuda, nampak gaya nak kena ambil peduli dah serba sedikit. Nah, sebab peristiwa ini akan berlaku tak lama dah. Paling mudah, Ustaz, lari tajuk sikit boleh ngono. Baca paper hari tu. Apa 2 minggu 3 minggu lepas tu lah, cerita tentang NASA mengatakan bahawa dunia kita sekarang bergerak begitu laju. Macam berbulan ni saya pergi mana semua saya cerita benda ni silah. Tak apalah, lari tajuk sikit nah. Jadi kita masuk balik. Kan NASA buat kajian kutub utara berada di atas, kutub selatan di bawah. Cuba bayang ni dunia lah senang. Ni kutub utara, kutub selatan. NASA mengatakan kutub utara sekarang sedang bergerak ke arah timur laut. Dia silah. Sebab tu ayah beli globe. Cuba kita tengok kutub utara tu duduk sengit. Tak betul? Ya. Dia tak duduk straight di atas, dia duduk sengit ke tepi. Pada abad ke-18, kutub utara tersebut bergerak ke arah timur laut. Dia jadi condong macam tu. Cuma 9 batu setahun. 9 batu setahun, maknanya bergerak tak jauh sangat lah. Pada tahun 2007, kedudukan itu, pergerakan itu bergerak 35 batu setahun. Daripada 9 batu pada 35 batu setahun. Dan tahun lepas NASA buat kajian sekali lagi, mereka mengatakan pergerakan sekarang bergerak 25 batu sebulan. Kali dengan 12, 300 batu setahun. Kalau tak betul, saya mohon maaf sekalian, saya pun seronok. Tapi kalau betul kenyataan ni, satu benda yang cukup mengerikan. Sebab bagi NASA, mereka mengatakan kesan daripada pergerakan tersebut, kutub utara bergerak turun ke bawah macam tu, akan menyebabkan pada tahun 2015, tahun depan, kemungkinan matahari kenek sebelah barat. Mungkin. Bagi orang bukan Islam, mereka mengatakan tu fenomena alam, tak apa je lah orang bukan Islam. Tapi bagi orang Islam je lah, matahari naik sebelah barat ni erti yang cukup besar dalam kehidupan kita je lah. Kalau kita tak jadi, alhamdulillah. Ustaz, laporan tu bohong, alhamdulillah. Kalau betul, orang yang belum bertaubat kepada Allah, bila matahari naik baru nak bertaubat, pintu taubat tutup. Orang yang dah bertaubat pada Allah, Ustaz, tapi taubatnya belum lagi diterima oleh Allah kerana mungkin ada beberapa mawani', penghalang. Matahari naik, orang macam ni pun taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita takut, kita duduk kategori nombor 2. Duk minta Ustaz, tapi benda haram sapu lagi. Duk minta ampun, bertaubat Allah pada Allah, tapi tak serius
duk bertaubat kepada Allah tapi duk buat balik dalam keadaan sengaja. Takut lah. Sebab tu kita minta sama-sama lah je lah. Nah, kita minta cepat-cepat lah. Boleh buat kajian sendiri benda ni mesti lah. Nah, kita tengok takut je lah. Dan semalam saya mengajak di Sungai Dua berkaitan dengan tanda kiamat besar. Kita duk faham selama ni matahari naik sebelah barat, mungkin dia akan berlaku di hujung. Ataupun translate mudah Ustaz. Bolehkah cerita macam ni lah? Lari tajuk sikit, jangan marah lah. Cerita tak banyak sikit lah. 10 tanda kiamat besar. 3 gempa bumi yang berlaku di barat, di timur, di tanah Arab. 3. Yang keempat, dukhan, asap. Yang kelima, keluar khuruju dabah, keluar dabah binatang melata. 5. Yang keenam, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa. 9. Yang ke-10 kita faham Ustaz, kita jangkakan matahari naik sebelah barat. Jelas sekali. Rupanya ada hadis riwayat daripada Imam Muslim, awal tanda kiamat besar adalah tulu'is syamsi min magharibiha. Tanda kiamat besar yang pertama, keluar matahari daripada sebelah barat. Kemudian Ustaz, baru akan berlaku khurujud dabah, keluar dabah dan sebagainya sekalian hak belakang-belakang. Maknanya ada hadis mengatakan tanda kiamat besar yang pertama, matahari naik sebelah barat. Kalau kata jadi betul itu depan Ustaz, Allahu Akbar. Orang kampung kata makan tak habis. Hati lah. Lepas tu kita minta perkemas baiklah, cepat-cepat dah silah. Hak mana duk keli itu sudah-sudah lah. Hak mana duk lawan agama Allah tu pun sudah-sudah lah. Hak mana duk rasa hudud tak sesuai lagi, sudah-sudah lah. Tak maaf sebut silan lah. Dah sampai masa dah silan, baliklah kepada ajaran Islam. Boleh faham tak tu? Kau nak baca marah aku silan. Tengok silan. Sebab tu kita minta tak apa, buat kajian sendiri sekarang. Boleh tengok balik. Kalau salah saya mohon maaf silan. Tapi setakat yang kita belajar, setakat yang kita jumpa, kita tengok dalam kitab Min Asyratis Sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat kecil dan besar ada dibahaskan masalah matahari naik sebelah barat. Betul, kita minta ambil pengajaran sama-sama. Boleh faham sangat tu silakan. Mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran. Balik pada tajuk kita bicara tadi.